Assalamualaikum guys, welcome back. Sedih aku. Aku kena marah dengan abang aku pasal konten aku sebelum ni. Dia marah bukan apa, sebab pada dia, konten aku pasal Nabi Muhammad sebelum ni agak melampau sikit. Yalah, siapa tak marah kalau kata ada orang usik dan juga cakap benda yang tak elok pasal junjungan besar kita, Nabi Allah Muhammad. Siapa yang sound aku? Aku terangkan dulu kronologi apa yang jadi. Lepas tu nanti aku baru beritahu kat korang siapa yang marah aku. Nampak tak aku sembang macam korang tak tahu siapa? Tak apalah, korang layan je lah aku. Acah-acah macam konon-konon korang suspend. Kisahnya, dalam minggu lepas, bekas pelakon terkenal Abang Zul Yahya ada upload satu video yang mana dia betul-betul marah dengan satu stesen TV ni yang katanya sebarkan perkara buruk pasal Rasulullah SAW. Stesen TV ni kata pernah satu ketika Nabi Muhammad terfikir nak bunuh diri. Video tu memang buatkan ramai netizen terasa juga dan mula bercerita pasal hal ni. Aku pun ikut luahkan perasaan tak senang aku bila kata aku dengar apa yang Abang Zul sembang, dan ada kawan-kawan kita dekat sini yang berkongsi dekat aku klip video yang dimaksudkan oleh Abang Zul. Aku ada sediakan link dekat bawah kalau kata korang nak tengok video aku untuk korang lagi faham. Cumanya kat sini apa yang aku boleh kata, info ni boleh dikatakan info baru untuk sebahagian besar daripada kita, sebab ramai juga sebenarnya yang tak pernah dengar. Macam dekat dalam buku kisah Nabi yang aku baca dulu lah masa aku kecil dulu, memang ada mention pasal Nabi Muhammad berlari-lari dari bukit ke bukit sambil menunggu ataupun sambil mencari wahyu yang seterusnya. Tapi aku tak pernah baca lagi statement Nabi Muhammad pernah terfikir. Tapi apa pun, perkongsian daripada sahabat aku yang juga aku dah anggap macam abang aku sendiri, Amir Idris, dah buka mata aku. Semalam Amir Idris keluarkan satu video menjawab persoalan betul ke Nabi Muhammad pernah terfikir untuk diri. Dekat sini aku highlightkan info-info penting untuk kita semua. Adakah benar Rasulullah SAW nak bunuh diri? Pertama sekali, kita kalau tak setuju dengan satu benda, jangan maki hamun sampai tahap tak halal nak minta jawab di akhirat bagai qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawalah hujah kalau kamu yakin berada di pihak yang benar. Ini adalah ingatan Allah Azza wa Jalla dalam Quran. Jadi mari kita tengok, adakah Nabi nak bunuh diri ni betul atau tidak berdasarkan ilmu dan hujah. Dan yang menulis bahawa Nabi nak bunuh diri ni bukan Pak Allah Pak Ding pergi jalan, tapi ianya ada di dalam At-Tarikh At-Tabari dan juga Ibn Hisham, yang mana dua-duanya adalah tokoh ulama yang besar. Cuma yang pertama sekali kita kena faham dulu apa konteks dia, apa situasi dia sampai Nabi nak buat macam tu. Ketika itu, bila Nabi mula-mula menerima wahyu, Nabi dah lah nak terima wahyu pun ketakutan. Nabi kan berselimut, lepas tu Khadijah memotivasikan Nabi. Tiba-tiba wahyu terputus untuk tempoh yang sangat lama. Nabi pun risaulah. Maka kata At-Tabari dalam kitabnya, Rasulullah SAW selepas menyebutkan awal permulaan wahyu, tidak ada makhluk Allah yang paling aku benci selain daripada penyair dan orang gila. Sebab masa tu, geng-geng penyair dan orang gila duk mengata kat Nabi. Jadi Nabi tak sukalah. Dan kata Nabi lagi, aku tidak mampu memandang kedua-duanya. Namun dengan kejadian ini, boleh jadi orang Quraisy akan memanggilku penyair dan orang gila untuk selama-lamanya. Aku menjadi sangat ingin mendaki puncak gunung yang tandus lalu melompat dari atasnya, kemudian mati dan boleh berehat dengan tenang. Aku keluar dengan segera untuk melakukannya. Ini kata At-Tabari. At-Tabari dia bukan cakap kosong. Dia bersandarkan kepada apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dan teks penuh saya letak kat bawah ni. Cuma saya sebutkan maksud sebab dia amat panjang. Di mana wahyu terputus beberapa waktu sehingga Rasulullah SAW bersedih. Disebabkan itu berkali-kali baginda berlari untuk menjatuhkan diri ke puncak gunung. Setiap kali baginda sampai di puncak gunung dan telah bersiap-siap untuk melompat, Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu benar-benar seorang Rasul." Mendengarkan suara itu, perasaannya menjadi tenang dan jiwanya pun tenteram sehingga baginda pulang. Namun begitu, setelah pulang dari sana, wahyu tidak juga turun. Keesokan harinya, baginda melakukan hal yang sama. Tak kala sampai di puncak gunung, Jibril kembali menampakkan diri dan mengatakan seperti apa yang dikatakan tadi. Berdasarkan hadis tadi, bagaimana pendirian kita? Para ulama ada dua pendapat. Pertama yang menolak, kedua yang menerima. Yang menolak, yang kata Nabi memang tak diri sebab mereka menganggap bahawa hadis itu tadi adalah hadis yang daif. Bahkan antara ulama yang mengkritik adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari. Ada banyaklah isu-isu teknikal dalam ilmu hadis yang tu panjanglah kalau nak sembah hari ni. Dan sebab kedua para ulama yang menolak kerana dia bertentangan dengan sifat Nabi, dia bertentangan dengan sifat kenabian. Mustahil Nabi nak diri. Itu hujah mereka yang menolak. Dan hujah mereka yang menerima, pertama sekali, ia adalah mubalaghah. Maksudnya bukannya Nabi nak bunuh diri sebab Nabi nak bunuh diri.
Tapi Nabi terlalu frust, Nabi terlalu takut. Macam kita orang Kelantan. Bila kita kata, Allah letih siapa nak cabut kepala lutut. Bukannya kepala lutut tu cabut sungguh. Tapi perumpamaan. Itu maksud mubalarah. Hujah yang kedua, sebab masa tu Nabi baru terima wahyu. Dan tidak ada lagi wahyu tentang pensyariatan halal dan haram. Termasuklah hukum tentang diri. Apatah lagi, di dalam syariat Nabi Musa, sebelum Nabi Muhammad SAW, diri itu tak salah. Di dalam syariat Nabi Musa, kalau taubat, syarat untuk taubat ialah diri. Jadi Nabi baru terima wahyu pertama, belum lagi wahyu-wahyu yang lain. Jadi diri itu bukan lagi satu hukuman yang salah. Kesimpulannya, kita ni kalau tak setuju ke apa benda, sekali lagi jangan duk maki hamun. Sebab tu belajar, belajar dan belajar. Semangat beragama tu okey dah. Tolonglah tambah dengan ilmu. Kerana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendakkan kebaikan ke atasnya, maka akan dikurniakan kefahaman di dalam beragama. Sebab tu belajar. Memang pedih mata aku bila kata aku kena marah dengan Amin dekat WhatsApp. Tapi tak apalah, dia marah aku suka sebab dia akan kongsi macam-macam fakta dan juga dalil untuk aku faham secara menyeluruh dan bukannya dia marah saja je. Jadi kat sini aku dengar cakap dia dan aku minta maaf kalau kata aku ada buat sesiapa tersinggung dengan konten aku hari tu. Aku sikit pun tak terniat untuk sakitkan hati sesiapa, tapi sumpah aku memang marah gila bila kata ada orang cakap buruk pasal Nabi Muhammad. Aku tetap percaya situasi Nabi Muhammad waktu tu hanyalah kiasan saja dan bukannya betul-betul. Bayangkan berapa banyak tekanan yang Nabi Muhammad pernah lalu, tapi baginda lalu semua tu dengan tenang dan kawal situasi dengan bijak. Bukti Nabi Muhammad seorang yang bijak dan juga tenang antaranya ialah waktu suku kaum dekat Mekah berebut nak letakkan batu Hajar Aswad. Apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi ambil kain serban dia, Nabi letak batu dekat atas kain tu dan wakil setiap suku kaum angkat batu tu dengan kain tu. Jadinya setiap daripada suku kaum tu dapat rasa angkat batu Hajar Aswad. Jadi, aku sangat-sangat yakin Nabi Muhammad bukanlah orang yang mudah untuk buat keputusan untuk tamatkan nyawa sendiri. Tapi, sekali lagi aku tegaskan, riwayat ni memang sahih dan datang daripada tokoh terkenal. Akhir sekali, kesimpulan untuk pembaris, aku masih tak berganjak dengan kenyataan aku sebelum ni yang mengatakan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad hanyalah sebagai kiasan saja, macam yang kita selalu sembang. Sebagai contoh, aduh, sakit perut aku, rasa macam nak pecah. Tapi maksudnya bukanlah kata nak pecah betul. Cuma nak menggambarkan situasi yang dramatik sebagaimana yang diterangkan oleh Amin Idris. Jadi, aku rasa kekurangan dekat stesen TV sebelum ni ialah skrip untuk video tu patut diperbaiki lagi supaya bila awal-awal orang dengar, orang tak salah faham ataupun terasa. Tolong berhati-hati bila keluarkan sesuatu dekat TV. Bukan apa, sebab kita takut ada yang salah anggap ataupun salah tafsir. Dia jadi macam ni lah. Apa pun, terima kasih pada Amin Idris sebab bagi penjelasan yang mudah untuk difahami. Dan akhir kata pepantun, adab, adat serta agama. Jangan pandang sebelah mata. Walau tak pernah berjumpa, baginda Muhammad, kesayangan kita. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.